Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita sambung balik. Oke, kemarin kita berhenti di protein, jenis-jenis asid amino. Oke, seperti yang kamu tahu, ada dua kelas asid amino, yaitu asid amino perlu dan asid amino tak perlu. Oke, macam kita cakap, tak perlu bukan bermakna kita tidak perlu, semua asid amino perlu. Kita kena ambil 20 jenis asid amino. Kalau tidak, kita akan menunjukkan gejala-gejala kekurangan nutrien. Oke, cuma asid amino tak perlu ini maknanya badan kita boleh buat. Mula daripada arginina sampai tirosina. Jadi asid amino perlu ini maknanya kita perlu dapatkan dari gizi. Oke, kita perlu dapatkan dari gizi atau makanan. Oke, sebab ini tidak boleh dibuat oleh badan. Oke, seterusnya kita lihat protein. Masih lagi protein. Oke, jenis-jenis asid amino, kamu tidak perlu hafal nih, tak perlu hafal. Cuma asid amino ni dia ada jenis polar, non-polar, berkutub, tak berkutub. Kamu sudah belajar istilah ni dalam tajuk sebelum ini ya. Oke, jadi maknanya kan ada protein yang senang larut, ada yang sukar larut. Oke, bercas dan tak bercas. Jadi protein ini boleh mengkonduktorkan elektrik kalau yang bercas, yang tak bercas tidaklah. Jadi salah satu sebab kenapa badan kita boleh mengalirkan elektrik kerana protein-protein di dalam badan kita, asid-asid amino itu ada yang bercas. Oke, dan kalau kamu perhatikan unsur yang ada di dalam asid amino, oke, boleh nampak CHO ini biasa common CHO, and then dia ada nitrogen dan ada sulfur. Oke, kadang-kadang ada fosforus lagi. Oke, fungsi protein. Oke, protein ini kita boleh kelaskan kepada beberapa jenis berdasarkan fungsi. Oke, antaranya antibody. Yang kita bincang vaksin-vaksin itu ialah vaksin yang tujuannya untuk menggalakkan penghasilan antibody. Dan antibody inilah yang memusnahkan patogen, bakteri atau virus yang berbahaya dan menyebabkan kita imun ataupun tahan terhadap serangan. Oke, protein pengangkut darah. Oke, ini contoh proteinnya dipanggil hemoglobin. Hemoglobin inilah yang memberikan warna merah itu warna darah itu merah. Oke, hormon. Oke, hormon ini bahan kimia. Oke, yang terlibat dalam gerak balas. Contoh hormon adrenalina. Hormon adrenalina dikeluarkan masa kita ketakutan. Ada hormon pertumbuhan, ada hormon-hormon yang terlibat dalam kita haid. Jadi hormon ini juga sejenis protein. And then protein katalis. Katalis ini ialah protein yang memungkinkan tindak balas, mempercepatkan tindak balas. Oke, sebagai contoh yang pernah kamu belajar ialah tindak balas pencernaan. Oke, kita makan, yang menghancurkan makanan itu daripada polimer kepada monomer ialah enzim. Next ada protein mengecut. Ini ciri unik protein. Karbohidrat tiada ciri ini, lemak tiada ciri ini. Oke, protein yang digunakan untuk membuat otot. Badan kita, isi daging kita itu ialah otot. Salur darah kita otot. Jantung kita otot. Oke, seterusnya kita tengok lipid. Lipid ini dalam bahasa biasanya, bahasa kampungnya kita panggil lemak lah. Tapi lipid ini, lemak ini sebenarnya ahli kumpulan di dalam lipid. Sebab lipid ini banyak jenis.
Jadi benda-benda yang berlemak ini kamu tahu juga kan, itu makanan-makanan yang berminyak. Dia tidak berapa melekit, cuma dia berminyak. Contoh macam ini, margarin, avocado, kacang, semua kacang banyak minyak. Okey, ikan memang berlemak, minyak, telur, kuning telur, minyak. Okey, lemak. Lemak tadi lipid kan. Lemak ni kelas ataupun kumpulan yang ada di dalam keluarga lipid. Sebab ada lagi steroid, ada kolesterol. Okey, lemak. Apa dia lemak? Lemak dalam bahasa kimia kita panggil triglycerida. Tri ini maknanya 3. Apa dia? Okey, kombinasi 2 molekul iaitu kita gliserol. 1 gliserol campur 3 fatty acid ataupun asid lemak. Jadi triglycerida ini ialah kombinasi 2 molekul, apa dia tadi? Gliserol dengan asid lemak dalam nisbah 1:3. Okey, prosesnya sama seperti yang kamu belajar dalam karbohidrat, dalam protein, sama juga iaitu kondensasi dengan hidrolisis. Jadi untuk membentuk triglycerida dibuang 3 molekul air, dan untuk memecahkan triglycerida balik kepada gliserol dan asid lemak, 3 molekul air ditambah. Disebabkan campur air, tolak air. Okey, ingat saja, hidrolisis, pemecahan oleh molekul air. Molekul air yang pecahkan bahan molekul. Jadi kondensasi lawan kepada hidrolisis. Okey, dalam SPM kadang-kadang dia keluar soalan dalam bentuk ini, dalam bentuk blok. Kamu tidak akan belajar dalam bentuk kimia ini. Ini peringkat prayu atau DU nanti baru kamu kena hafal dalam biokimia. Okey, ingat dalam bentuk blok. Ini dia. 1 blok gliserol, 3 blok ini asid lemak. Okey. Lemak kita boleh kelaskan kepada 3 iaitu lemak trans, lemak tepu saturated dan lemak tak tepu unsaturated fats. Okey. Tapi kita tengok 2 saja. Dalam silibus kamu 2 saja. Cuma trans fat ini ialah lemak-lemak yang berbahaya. Banyak di dalam makanan segera. Okey, tidak boleh diamalkan. Sekali-sekala boleh. Tapi kalau kamu aktif bersukan, aktif berpeluh, okey, lemak ini tidak menjadi masalah sangat. Okey. Saturated fat. Unsaturated fat. Okey. Unsaturated fat, lemak tak tepu ini banyak ataupun peratusannya tinggi dalam lemak tumbuhan. Jadi secara fizikal kalau kita lihat cirinya ialah cecair pada suhu bilik. Inilah minyak sayuran. Sementara lemak tepu, saturated fat. Saturated fat peratusannya tinggi dalam haiwan, dalam setengah-setengah tumbuhan. Contoh minyak kelapa. Itu sebab sekarang minyak kelapa tak berpopular digunakan sebab tinggi kandungan lemak tak tepu daging. Okey, apa ciri yang menonjol? Ciri menonjol ialah pepejal pada suhu bilik. Okey, ini dia, kamu kenal ni. Ini lemak-lemak yang bagus, sebelah atas ni lemak-lemak tumbuhan. Telur pun okey. Telur pun dikategorikan sebagai lemak bagus. Lemak yang tak bagus ini lemak yang tinggi peratus lemak tepu. Okey, perbandingan kamu boleh tengok di sini. Okey. Yang pertama persamaan. Of course lah, persamaan pertama ialah kandungannya sama iaitu CHO. Karbon, hidrogen dan oksigen. And then kedua-duanya mempunyai gliserol dan asid lemak. Okey, kedua-duanya
mempunyai molekul hidrogen dan berkutub. Tak berkutub. Okey, ada satu perbezaan yang lain ni kamu boleh tengok di dalam buku teks. Cuba ambil dari buku teks ini. Okey, perbezaan dari segi kimia. Okey, ada dipanggil ikatan tunggal dan ikatan ganda dua. Double bond, single bond. Okey, karbon ini berupaya membuat ikatan dengan bahan lain sebanyak 4 ikatan. Jadi, kalau dia sudah terikat dengan 4 bahan lain, katakan dalam kes ini terikat dengan hidrogen, terikat dengan karbon, dan ada hidrogen, maknanya ikatan itu full, penuh. Jadi, kita panggil dia tepu. Ibaratnya orang Islam, bininya sudah 4. Jadi, tidak boleh lagi tambah 1. Okey, sudah tepu, cukup kota. Sementara dalam kes ini, karbon ada ikatan ganda 2 dengan karbon dan 1 berikat dengan karbon yang lain atau hidrogen. Jadi, kalau kita kira ini 1, 2, okey, 1, 2, 3, 4. Tapi ada reserve, ada 1 ikatan yang free. Jadi, maknanya masih boleh bertindak balas dengan bahan lain, maka kita panggil dia tak tepu. Ikatan itu belum penuh. Ini kena 4 baru penuh. Nanti dalam kimia kamu belajar kenapa 4. Okey, lilin. Lilin ini ada lilin dari petroleum, ada lilin dari lemak. Dan lilin ini adalah bahan buangan daripada industri lemak. Dari industri minyak, dari industri daging. Okey, itu sebabnya lilin itu murah. Okey, dan apa dia lilin? Lilin ini ialah gabungan keluarga alkohol dengan 1 asid lemak. 1 sahaja, bukan 3. Jadi dia ada 1 rantai panjang. Adalah molekul alkohol di situ. Contoh dalam kes ni halus. CH2OH, Ni-E, etan si metanol. Ni C1 ni, 2E. Okey, ada etanol bergabung dengan asid lemak. Ini kita panggil lilin. Okey, di dalam tumbuhan memang berlilin. Kulit tumbuhan, kalau kamu tengok berkilat. Kulit tebu, kamu boleh kikis tu, dia ada lilin, wax. Okey, next. Keluarga lipid yang lain, ini kamu kenal fosfolipid. Apa dia? Inilah komponen yang membentuk membran sel. Okey, dia ada kumpulan fosfat. Kepalanya fosfat. Lehernya glycerol. Dan ekornya hidrokarbon ataupun asid lemak. Jadi, fosfolipid ialah gabungan 3 molekul. Fosfat, glycerol, asid lemak. Okey, next, kumpulan steroid. Kalau kamu pernah dengarkan, diharamkan dalam sukan. Atlet yang ambil steroid diharamkan. Dadah steroid untuk merangsang pembentukan otot, untuk merangsang penjanaan tenaga, diharamkan. Okey, antara yang popular untuk pembinaan otot ini ialah testosteron. T-E-S-T-O-S-T-E-R-O-N. Hormon lelaki. Testosteron ini, testis, hormon lelaki. Menggalakkan pembentukan sifat-sifat lelaki. Apa dia sifat lelaki? Sifat lelaki ialah berotot. Jadi perempuan yang pengkit ataupun penggusti, bina badan, UFC, perempuan tu kalau kamu tengok badannya bermuscle, itu mereka ambil hormon tiruan. Testosteron. Okey, dan yang terakhir asid nukleik. Asid nukleik diambil dari perkataan nukleus.
Okey. Apa dia? Monomer asid nukleik ini polimer DNA dan monomernya dipanggil nukleotida. Satu. Tetapi walaupun satu nukleotida, sebenarnya satu nukleotida dibentuk daripada 3 jenis molekul. Apa dia? Base nitrogen, gula 5 karbon dan fosfat. Inilah building block ataupun bahan binaan DNA. Okey, macam mana dia punya binaan? Dua rantai ni ya. Kalau dua rantai DNA ni, dua benang DNA kita besarkan, jadilah begini. Okey, kamu tengok ini kumpulan fosfat. Ini base nitrogen. Ini gula 5 karbon. Ini base nitrogen. Jadi ini akan diikat oleh ikatan hidrogen kepada berbenang yang satu lagi di sebelah. Sama juga, dia ada base nitrogen, gula 5 karbon, fosfat, fosfat, gula 5 karbon, base nitrogen. Yang membezakan ialah base nitrogen sahaja. Ada yang dipanggil purine, pyrimidine. Di sini ada namanya. Okey, dia ada tiamina T, sitosina C, adenina A dengan guanina G. Jadi nanti kita punya DNA itu ditulis begitulah. T, P, G, C, C, G, T, C dan seterusnya. Ini nanti kita belajar di kata 5. Jadi macam mana rupa berbenang DNA? Dia begini. Berbenang itu double helix. Helix ganda 2. Ibaratnya kita ambil 2 wayar, kita pintal. Jadilah berbenang DNA. Di situlah disimpan maklumat perwarisan. Kita punya warna rambut, saiz jantung. Okey, kita punya bentuk mata, warna kulit, tidak balas dalam badan, semua disimpan dalam DNA. Okey, kalau satu benang, ini 2 benang. Kalau satu benang, ini kita panggil RNA. Jadi kita ada 2, DNA dengan RNA. DNA apa dia? Berbenang helix ganda 2, RNA berbenang tunggal 1. Dan bezanya dia punya base nitrogen. Okey, dia ada uracil. Yang lain tu sama, dia ada sitosina, adenina, guanina. Maknanya tidak ada dia ganti. U ni berganti dengan T. Yang lain tu kan sama, CAG. Itu beza antara DNA dengan RNA. Okay, next. Okay, DNA ini menyimpan maklumat perwarisan. Jadi maknanya kita adik-beradik pun, kecuali kembar seiras, kandungan DNA kita tidak akan sama. Inilah DNA ditulis. A, T, C, G, C, T, C. Okey. Dan maklumat ini akan ditranskrip, dipindahkan. Skrip, maklumat tu dipindahkan. Trans ini pindah. Maklumat ini akan dipindahkan dari DNA ke mRNA. mRNA ini messenger. Messenger RNA ataupun RNA yang membawa maklumat. Maklumat apa dia? Maklumat pembentukan protein. Jadi, protein yang ada dalam DNA itu, maklumat itu akan disalin ke bentuk mRNA. Sebab DNA tidak boleh keluar dari nukleus. Okay? Jadi yang keluar nanti mRNA. Keluar ke cytoplasma, pergi ribosom. Ingat lagi ribosom dalam bab 2 kan? Bab sel. Ribosom itu sebenarnya RNA. Ribosom RNA. Jadi ribosom itu akan membaca maklumat di dalam mRNA dan menghasilkan protein. Mengikut urutan lah. Contoh kalau dia baca ni AUG, maka jadi methionina, CGA jadi arginina, UAC jadi tirosina, begitulah sitosina, arginina dan seterusnya sampai beribu atau puluh ribu asid amino. Dan proses itu dipanggil translasi ataupun translate.
Okey, jadi dia punya urutan, kamu tidak payah hafal detailnya sebab dalam tingkatan 6 Prayu nanti kamu belajar balik. Okey. Okey, cikgu ulang balik dari DNA maklumat itu dipindahkan ke mRNA, maklumat protein, dan dibuat oleh rRNA menjadilah polipeptida. Polipeptida seperti yang kamu tahu akan jadi protein. Okey, proses memindahkan skrip maklumat dari DNA ke mRNA dipanggil transkripsi. Trans ini pindah skrip cerita dari DNA ke mRNA. Translasi, translate, menterjemah kandungan asid amino yang ada di dalam mRNA. Dari mana asalnya? Dari DNA. Okey, ini kamu boleh tengok di YouTube. Okey, pembentukan protein melalui DNA. Okey, macam mana hubungan antara DNA, kromosom dan nukleus? Okey, DNA ini berbenang helix tadi itu akan dipintal macam kita pintal benang dan digabung dengan histone membentuk satu struktur yang kita panggil sebagai kromosom. Okey, kromosom kamu akan jumpa di dalam bab depan, pembahagian sel. Kromosom ini akan dibungkus oleh membran nukleus membentuk nukleus tengah-tengah. Kamu sudah belajar kan dalam bab 2. Jadi nukleus kromosom DNA itu samalah fungsinya, iaitu membawa maklumat pewarisan. Okey, saya ulang balik berbenang DNA ini dipintal-pintal, dicampur dengan protein histone. Okey, dipintal lagi, yang pintal itu berpintal lagi. Okey, dan akhirnya membentuk struktur yang dipanggil sebagai kromosom. Dan kromosom ini dibungkus oleh membran nukleus membentuk nukleus. Okey, itu sahaja untuk tajuk ini. Untuk bab komposisi kimia dalam sel.